Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari. Apa khabar anda semua penonton-penonton WHI pada hari Isnin ini 10 hari bulan 10 kami berdua bersama anda sepanjang 1 jam ini. Jadi kalau ada dalam kalangan anda yang menyambut kelahiran, mungkin ada yang baby kan dilahirkan hari ini, 10 tarik yang cukup cantik, tahniah kepada anda. Dan juga kalau ada dalam kalangan anda yang menyambut hari istimewa anda, tak kisahlah sama ada hari jadi anda ataupun ulang tahun perkahwinan, apa jua yang disambutnya, kami bersama-sama ingin menyambutnya dengan anda. Ya, pastinya ceria. Hari ini cuti pun kami harapkan kalau ada perancangan ingin pulang daripada kampung nak ke rumah dan sebagainya, hati-hati kalau memandu tu. Kita melihat kepada cuaca juga, periksa juga di Met Malaysia. Betul. Kan, nak takut hujan ke kan, apa-apa kita ada persediaan kita hari ini. Saya nak tanya awak, awak di Karnival Jom Heboh di Terengganu macam mana? Cuaca di sana, sambutan di sana? Sambutan saya boleh katakan lebih meriah sebab selepas kita PKP di Putrajaya, kali ini di Terengganu sambutan sangat meriah. Tak silap saya 200,000 yang hadir untuk terima kasih Karnival Jom Heboh di Terengganu. Cuaca memang ada sedikit orang kata hujan lah, pagi tu hujan, tapi belah petang dan juga hari kedua tu memang cuaca sangat baik, lagi meriah. Okey, baik, dengan kemeriahan itu kita akan teruskan hari Isnin ini, tapi sebelum itu kami nak juga kongsikan beberapa berita bersama dengan anda. Bercakap mengenai cuaca, Fatin, pastinya anda pun tahu beberapa kawasan, banyak juga kawasan sebenarnya terjejas akibat banjir kan, termasuk Sabah dan Sarawak. Dan di Baling, mungkin boleh kita kongsikan di Baling dahulu, 149 mangsa yang mana 46 keluarga berada di PPS di Kompleks Rakan Muda Batu 42 sehingga jam 7 malam semalam, yang mana rumah mereka dinaiki air. Ini antara video yang boleh kita kongsikan. Ya, betul. Dan di Sibu pula, sebuah pusat pemindahan sementara dibuka di asrama Kementerian Pembangunan Sosial dan Urbanisasi Kapit lewat petang semalam bagi menempatkan 16 penduduk daripada 3 keluarga yang terjejas. Dan kalau anda antara yang terjejas atau anda mengenali sesiapa yang terjejas, anda boleh menghubungi Balai Bomba Kapit ataupun pejabat APM Kapit. Boleh Google, dapatkan nombor mereka dan terus hubungi mereka untuk bantuan. Jadi terus jaga diri anda, apapun persediaan, ingat ubat-ubatan dan juga kelengkapan persediaan kita lah dalam menghadapi bencana banjir dan sebagainya. Okey, Sugi, semalam kita yang mana sambutan Maulid Rasul kan, kita nak kongsikan juga ini antara pencapaian ataupun sesuatu yang boleh memberi inspirasi kepada seluruh masyarakat dan rakyat Malaysia lah. Yang mana ini dia pesara guru tadika Chi Hoi Lan, 83 tahun, antara penerima anugerah Maulid Rasul. Apa kata kita saksikan VT ini dulu? Silakan. Bertemakan Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran, sambutan Maulid Rasul peringkat kebangsaan telah berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur, WTC. Menobatkan seorang penerima anugerah perdana dan 6 orang penerima anugerah Maulid Rasul. Anugerah ini diberikan sebagai pengiktirafan kepada individu-individu yang layak dan telah memberi sumbangan yang cukup bermakna dalam pembangunan ummah dan negara. Tokoh korporat Tan Sri Said Zainal Abidin, Said Muhammad Tahir diumumkan sebagai penerima anugerah perdana, manakala penerima lain antaranya adalah ikon media Islam Ahmad Nur Sulaiman, pesara guru tadika berbangsa Cina Chi Hoi Lan, pakar kaunseling Hushim Saleh dan ramai lagi. Jadi saya rasa perjuangan saya ni dengan dapat pengiktirafan ini lagi-lagilah saya nak melaksanakan bersungguh-sungguh lagi, dan untuk memberi kata orang tu kaunseling lah kepada masyarakat, motivasi semua dengan bersungguh-sungguh. Dan kalau boleh saya saya dah buat kerja ni dah lebih kurang 40 tahun. Jadi insya-Allah lah saya akan teruskan, dan insya-Allah apa yang Rasulullah SAW didik kita supaya kita memberi sesuatu tu tanpa kita minta apa-apa, dan insya-Allah
saya akan melaksanakan apa yang Rasulullah SAW amanahkan tu. Terima kasih, saya really happy. Thank you. Saya fikir anugerah ini walaupun dianugerahkan kepada saya, tetapi pada saya dia adalah mewakili kesemua komitmen yang ditunjukkan oleh para penerbitan, tak kira mereka bertugas di mana, baik di media elektronik maupun di media cetak. Semua kita bertanggungjawab untuk menyumbang kepada pembangunan dakwah negara. Dan insya-Allah saya berazam untuk tampil ataupun memberikan peningkatan dari segi kualiti karya-karya yang dilahirkan dan apa yang saja amanah yang akan diberikan oleh syarikat, insya-Allah. Semoga pencapaian yang diberikan kepada individu-individu hebat ini dapat mencetuskan inspirasi dan menjadi pembakar semangat kepada seluruh rakyat Malaysia. Tahniah kepada semua penerima anugerah Maulidul Rasul Kebangsaan, dan bagi pihak WHI pastinya kami ingin mengucapkan juga tahniah kepada penerbit eksekutif pengisian kandungan Islam TV3 dan TV9 iaitu Encik Ahmad Nur Sulaiman. Dan apa yang boleh kita kongsikan dekat sini yang mana kalau kita tahu kan yang tadi antara yang kita kongsikan sebentar tadi Losya dan juga dia menjaga rohana daripada kecil. Ini sebenarnya boleh memberikan inspirasi kepada keluarga Malaysia juga. Tak kira bangsa, tak kira agama, kita harus sebarkan kasih sayang sesama Betul. manusia. Dan tahniah juga kepada ikon sains dan peradaban yang bahagia Profesor Datuk Dr. Azizan Minti Baharudin. Juga seperti yang saya dah kongsikan tadi, ikon media Islam yang bahagia Tuan Haji Ahmad Nur bin Sulaiman, ikon corporate Islam yang bahagia Datuk Muhammad K bin Ibrahim. Ya, selain itu kita ada ikon kemanusiaan juga Puan Syazrina Azman, Miss Nina, dan juga kalau boleh kita kongsikan sekali lagi ikon ibu sejati keluarga Malaysia Puan Cik Hoilan, bukan Islam, merupakan pesara guru tadika. Ini yang kita kongsikan tadi. Dan juga kalau tak dilupakan ikon motivator juga kita ada Tuan Haji Hushim Haji Salih. Tahniah sekali lagi kepada kesemuanya, dan pastinya ini akan memberikan inspirasi kepada kita semua. Itu yang pasti. Betul. Okey, baik, hari ini hari Isnin, Fatin. Tempoh hari Sabtu saya dan Fahrin dah war-warkan topik hari ini berkaitan dengan ibu-ibu, sindrom mak-mak. Adakah disebabkan itu saya berada di sini? Saya rasa mungkin sebab itu. Okey, saya tak boleh nak nafikan jugalah sindrom mak-mak ini memang akan ada untuk setiap mak, tapi bagaimana agaknya orang kata tahap sindrom mak-mak tu. Tapi sebelum itu kita nak saksikan dahulu TikTok berkenaan dengan topik kita hari ini. Silakan. Mak-mak bila pesan buat kerja rumah. Baik, mak nak pergi kiok je nak cari kosing dengan sofa. Kalau ada jual murah-murah. Kamu tak nak ikut kan? Tolong kemas rumah. Ya, tu baju dalam mesin tu tolong sidai. Kalau kat luar tu kalau hujan tarik bawa masuk dalam. Jangan biar sampai lancun kena air hujan. Faham tak? Kamu tak ada buat apa kan? Tolong mak sapu depan. Sapu bilik mak sekali. Kalau rajin tolonglah mak. Ya? Kipas dalam bilik mak tolong bersihkan baik. Lepas itu tolong carikan mak punya stokin yang warna kelabu. Tinggal sebelah je. Ya? Jangan lupa. Nanti keluarkan ikan, letak dalam besen, letak air. Sekarang malam mak nak masak. Ya, tolong buang sampah sekali Pak basuh tong sampah tu. Ya, tu tak kucing jiran sebelah tu tolong cucilah kan terpijak ke apa. Ya, tolong mak sikit Pak ya. Bila nak sampai rumah, hello Pak Standby ya, lagi 5 minit mak sampai. Angkat barang, banyak barang ni. Rumah dah kemas dah? Dah. Baju dalam mesin dah sidai? Dah. Dah tolong sapu dah semua? Dah. Yang baju kat luar dah tarik bawa ke dalam dah? Dah. Ikan dah bawa keluar? 잘하는 사람을 그녀에게 주는데도 받지 않으니 사랑해 좀 주세요 매일매일
Okey, terhibur juga dan laju ya Zahid Pan komen di Facebook WHI. Anak yang rajin sahaja yang tolong mak buat semua itu. Awak pernah kan terlupa nak keluarkan ikan dari peti sejuk, ayam dari peti sejuk, menggelabah bila mak dah dekat kan? Bunyi pintu mak dah balik. Itu saya lah tu. Okey, pastinya untuk hari ini sindrom mak-mak untuk ibu yang baru orang kata bergelar ibu untuk anak pertama ataupun selalunya kalau dah ada anak ramai-ramai ni mak dah macam tak kisah dah, mak lebih cool kan. Tapi yang baru-baru ni sebenarnya sindrom mak-mak tu ada. Selain daripada tu juga, sindrom mak-mak ni boleh dikatakan juga kalau kita nak keluar dengan kawan-kawan kan Sugi, nak kena balik awal lah sebab anak. Semua sebab anak. Keluar nak shopping baju mak, jadi baju anak. Itu sebenarnya sindrom mak-mak. Saya membuat sedikit pembacaan juga Fatin ya, sebab sindrom mak-mak ni bagi saya macam benda yang baru lah. Sebab yalah, maklumlah saya bukan mak kan. Mak saudara. Mak saudara. Tapi bila saya baca artikel, dia boleh menjadi sesuatu yang serius. Betul. Sebab dalam bahasa Inggeris ada sesuatu yang digelar depleted mother's syndrome. Dia macam mak yang nak memberi banyak kepada anak tetapi kurang untuk diri sendiri. Dia tak boleh memberikannya, menjadikannya stres dan membawa pelbagai cabaran kepada ibu itu sendiri. Okey, itu kejap lagi kita nak kongsikan dengan dua tetamu istimewa kita di studio. Tapi anda, kalau ada mak-mak yang sana tu, kalau ada mungkin soalan-soalan yang saya ada sindrom mak-mak ni tapi tak tahu macam mana nak hilangkan, boleh kongsikan di Facebook kami. Kejap lagi kita akan bacakan bersama dengan tetamu-tetamu kita. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Sindrom mak-mak. Jom ke sana. Wanita hari ini. Boom! Pew, pew, pew! Pew, pew! Pew, 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 pew! Aduh. Hazrul? Pew, pew. Hello! La ilaha illallah. Hazrul, apa awak dah buat ni? Tengah sepah-sepah macam ni. Dengan muka... Bibi! Kenapa Bibi muka macam ni? Apa ni? Kenapa Bibi buat macam ni? Awak ni apa aja bukan anak Sayang. Marah. Janganlah awak. Adik. Awak ajar dia pukul saya? Ada sikit lah. Rembo! Bibi, no. Benda tak elok papa aja jangan ikut. No. Bukan, Mama. Apa ajar macam tak elok lah. Sayang, jangan marah depan anak. Nanti anak tak respect abang macam mana? Betul. Masalahnya awak ajar dia bukan dulu kan? Kami tengah perang, takkan nak perang apa cinta? Mana Bibi, boleh? jangan. Don't do that. Okey, jangan. Saya memang tak suka awak ajar anak saya macam ni. Bibi, jangan nangis. Jangan. Ingat ni warning tau. Tak payah main benda-benda. Bibi, tengok kena cuci muka dah. Sekarang ni, Mama nak cakap, tak kiralah apa alasan Is sekalipun, mulai sekarang, Mama nak dalam seminggu, Is kena balik dinner dengan Mama 6 hari. Boleh, Mama. Boleh? Boleh. Fira tu dah ambil Is dari hidup Mama tau. Mama cuma nak dinner dengan Is je kan? Takkan itu pun tak boleh? Kalau tak boleh, Mama pergi rumah Is lah. Mama dinner kat rumah Is. Okey? Macam ni lah Is. Ini arahan Mama. Ya? Is nak ikut ke? Is terpaksa ikut ke? Is kena ikut. Ya? Kalau Is tak datang juga, maknanya Is dah kecilkan hati Mama. Alamak, Fatih. Awak jangan jadi macam ni boleh tak? Saya tak boleh nak cakap sekarang ni. Saya mengasihani Khalid. Kalau ini situasi dia 20 tahun akan datang, apa pun itu dia sedutan. Maaflah dulu. Kita takut kan, ada sebenarnya dalam tak sedar benda tu berlaku kan, berkenaan dengan sindrom mak-mak ni. Okey, itu sedutan drama. Ada dalam kalangan anda mungkin boleh berkait dengannya. Tak tahu, kita nak tahu daripada tetamu kita. Adakah mereka pernah mengalami situasi sebegitu? Kita bersama dengan Fiza Saad. Sihat, alhamdulillah. Okey, on the way baby ketiga tu. Masih lagi ada sindrom mak-mak? Oh ya? Sentiasa akad. Selagi ada gelaran mak tu, sentiasa akad. Sentiasa. Okey, kita bersama juga dengan Cik Muhammad Saiful Bari Osman, perunding motivasi kita hari ini. Kita ada bunga, 3 bunga di sini, 1 tumbang. Harapnya bertabahlah. Dia pun ada bunga. Oh, dia pun ada bunga. Dia bunga dia warna putih. Okey, berkenaan dengan sindrom mak-mak ini kan. Kita nak bagi faham dulu konteks sindrom mak-mak ni, Cik Saiful. Apa agaknya definisi yang boleh kita kaitkan dengan sindrom mak-mak ni? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bercuti kepada semua penonton-penonton rancangan wanita hari ini. So topik hari ini menarik Fatin, Sugita dan juga sahabat saya Fiza. So sindrom mak-mak.
Tuan yang pertama bercakap, bapa. Itu ironi dia. Okey, baik. Bila sebut tentang sindrom, kita melihat kepada rujuk kepada kamus Dewan Bahasa dan Pusaka, terms ataupun apakah maksud sindrom itu sendiri. Sindrom itu adalah sebenarnya terdapat sesuatu yang menggambarkan tentang masalah, penyakit ataupun benda yang orang kata yang more kepada bersifat yang buruk, yang tak berapa nak baik. So digabungkan pula, orang Malaysia kan canggih. So kreatif, disambungkan hujung itu mak-mak. Kan? So jadilah sindrom mak-mak. Yang ada kalanya untuk sebahagian anak-anak remaja sekarang, bila sebut saja sindrom mak-mak, dia akan terus nampak mak kuat beletih, mak suka membebel, mak sangat cerewet dan sebagainya. Mak di mana-mana kan. So baik. Itu dari sudut perkataan tentang topik ataupun perbincangan kita pada hari ini. Dan sebelum kita pergi lebih jauh, kita dah tengok sudutan cerita tadi dan sebagainya. Dan saya akan percaya di hadapan saya ada 2 orang ibu, seorang bakal ibu, insya-Allah, amin. Kan? So tak lama lagi katanya menunggu hari. Kan? So dia tak akan terlepas dari sudut biologi ataupun penciptaan manusia itu sendiri. Kerana saya orang psikologi, maka saya nak bawakan kepada wanita-wanita yang ada kat luar sana. Saya tahu ramai yang suka topik hari ini sebab ramai yang muka rasa macam itu macam aku je dah. Okey, yang pertama saya nak kabarkan bahawa yang pertama, Tuhan menciptakan otak lelaki dari sudut kepala ataupun saiz otak kepala orang lelaki ni dia 2%. Saya lebih besar daripada kalian. Sebab saya boleh buat sampel lah kan, sebab saya seorang lelaki. Dan dari sudut otak tu sendiri, dari sudut saiz otak tu sendiri, lelaki Tuhan ciptakan 12% lebih besar daripada orang perempuan. Tetapi adakah itu kekurangan orang perempuan? So apa kaitannya? Tak. Dia satu part di dalam bahagian otak tersebut yang ada kaitan dengan sistem limbik, iaitu emosi, corpus callosum, iaitu wanita tu Tuhan ciptakan jauh lebih besar daripada lelaki. So apa fungsinya? So dia ada kaitan dengan emosi tu. So di dalam corpus callosum ni dia ada 2 sel yang dinamakan sebagai axon dan juga dendrit, yang mana kedua-dua sel ni adalah menghubungkan otak kanan dan juga otak kiri, yang membawa maklumat itu dengan pantas, dengan cepat. So kelebihan ini ada pada wanita, tetapi tidak ada pada sang suami ataupun lelaki. Therefore orang perempuan sangat sensitif terhadap sesuatu yang berlaku kepada anak-anaknya ataupun kepada sesuatu yang berada di persekitarannya. Nampak? So sebab itulah contoh-contoh Puan Fiza ni dia hantar anak, belum lagi kan pergi kindergarten kan? Dah pergi. Dah pergi. Hari pertama pergi, anak mak baliklah, mami baliklah. Abang okey je. Tapi mak risau-risau. Mak yang nangis. Mak yang nangis. So ini bukan saja di sebelah kanan. Ini contoh. Tapi ramai juga mak-mak yang kat luar mengalami benda yang sama. Kadang-kadang anak yang suruh mak balik. Mak yang nak tunggu kat pagar, okey tak okey, makan tak makan je semua kan. Sampai hilang bayang-bayang anak tu baru balik. Betul. Kadang-kadang pengalaman dia. Betul, memang ada pengalaman sungguh tu kan. Jadi simptom tu ataupun perasaan ataupun sikap yang sedemikian. So bagi wanita yang dah pun beralih kepada seorang ibu adalah normal. Adalah normal. Cuma nanti kita nak tengok part mana yang dia jadi tak normal tu. Awak normal 2 hari awak di Carnival Jom Heboh, dia dah menangis sebab awak janganlah cerita. Sebagai seorang ibu, itu perasaan dia. Jangan risau, awak normal sebab tak jumpa anak dia lagi. Itu pun mungkin salah satu sindrom lah kan. Okey, Fiza. Kita nak tanya Fiza. Okey, Fiza katakan tadi sentiasa akan ada sindrom mak-mak. Okey, dia bagi saya pernah dengar orang cakap anak pertama tu eksperimen, anak kedua kita dah biasa sikit. Jadi dia mungkin berkurangan, tetapi tidak ya buat Fiza? Bukan. Macam saya sendiri, anak pertama saya umur 4 tahun. Anak yang kedua setahun setengah. Dan yang kat dalam kandungan ni tunggu masa je lah kan. Tapi bila kita dah jadi mak ni, dia punya emosi ni kadang-kadang macam tak stabil. Kadang-kadang bukan meroyan dan sebagainya. Tetapi disebabkan kita sentiasa nak fikir yang terbaik untuk anak-anak. Contohnya, walaupun anak tu umur 4 tahun, selalu kita tengok dekat dalam sok mat. Okey, comelnya dia, gebungnya dia makan ni, makan tu, makan daging, makan ayam, bagi protein dan sebagainya. Tapi bila datang dekat anak sendiri tu, saya tak pernah bagi anak saya makan daging sebab takut tercekik. Sampai sekarang dia jadi picky eater yang memilih makanan sehingga kan dia tak nak ambil makan ayam ataupun daging. Adakah itu disebabkan oleh awak? Disebabkan saya. Oh no. Saya boleh makan ayam ataupun daging, tapi saya takkan benarkan anak saya makan sebab takut akan jadi masalah. Yang keduanya, macam anak saya yang nombor 2 tu, dia adalah di antara COVID patient untuk stage 4. Jadi saya tahu dia akan ada masalah di kemudian hari. Jadi setiap kali dia tidur, setiap 5 minit kita akan masuk, dia nangis.
Setiap 10 minit pula saya akan tengok degupan jantungnya ada ke tak ada. Setiap setengah jam saya akan buka baju dia untuk tengok sama ada dia ada lekuk pada bahagian dada ataupun tidak. Jadi saya sentiasa akan ada rasa macam tertekan. Bila saya nak keluar pergi bekerja pun, saya akan video call suami. Dah makan belum anak? Lepas tu anak dah mandi ke belum? Suami tanya, suami. Bila dah ada anak tu, suami tu macam tak wujud. Tapi minta maaf lah. Tapi itulah dia di antara sindrom mak-mak yang saya merasakan bahawa adakah saya mengalami masalah mental sebenarnya? Menarik. Ramai juga yang saya baca blog, mereka mengatakan yang masa tengah mandi macam anak nangis, tapi bila buka pintu tengok anak tak nangis, macam anak panggil. Saya tak tinggalkan anak saya 10 saat pun dekat dalam bilik air. Saya ada masalah yang Sugi cakap ni. Macam kita tengah mandi kan, sekarang ni masalah. Kita duduk kondo, so sekarang ni banyak yang so otak saya macam kena tengok sekejap, padahal anak saya elok je tengok depan, tengok TV dan sebagainya. Itu kenapa? Agaknya itu sindrom yang mungkin level ataupun tahap yang ekstrim. Okey, terima kasih. Dia satu, kita kena terima hakikat bahawa kenapa sang ibu tu terlalu close, terlalu rapat dengan anak-anaknya. Satu, kerana anak tersebut awal kehidupan dia 9 bulan itu adalah satu tubuh, satu badan dengan ibu. So, suka tak suka, so perkara itu pasti dia akan mengikat antara si ibu dengan si anak. So, yang ini bapa kena reserve lah. So, kena terima hakikat lah. Kan? Cuma yang menjadi kebimbangan tersebut apabila ni yang kita nak bawa ni adalah sifat yang dinamakan sebagai sifat prasangka dan sifat bimbang yang berlebihan. Apa itu prasangka? So, yang tadi adalah bila kita ibu selalu memikirkan perkara-perkara yang buruk terjadi kepada anak, padahal anak tu tak ada apa pun. Cuma ni pesan saya lah pada ibu yang di sini dan ibu yang berada di luar sana. Kan? Ingat mak-mak semua, ibu-ibu semua, apa yang mak fikir, apa yang mak cakap, apa yang mak terlintas dalam hati, tu semua doa. Allahuakbar. So kena hati-hati. Tapi insting ibu-ibu ni sangat kuat kadang-kadang. Insting lain. Insting ni memang betul. Perempuan diberikan kelebihan oleh Tuhan. Ini kajian biologi dan juga psikologi pun memang membuktikan seperti mana yang saya katakan tadi, perempuan memang diberikan kelebihan tersebut berbanding dengan lelaki. So daya fokusnya, daya tumpuannya, sebab cara orang perempuan berfikir, dia akan menggunakan kedua-dua belah otak, kanan dan kiri. Kanan emosi, kiri adalah logik. Orang lelaki banyak menggunakan sebelah kiri, logik semata-mata. Bang, anak tu dah makan belum? Dah, okey je. Abang, anak kita masuk asrama tu macam mana agaknya ya? Okey, warden ada logik. Nampak tak? So mak-mak lain. So please ibu-ibu yang berada di luar sana, kalau mak, minta maaf, mungkin boleh buat kajian ni, Fatin mungkin boleh tengok. Kalau mak risau-risau dekat pejabat, hari pertama hantar anak pergi kindergarten dan sebagainya, bimbang-bimbang kerisauan mak akan sampai aurat itu kepada si anak di sekolah. So boleh tengok kajian. So ini saya mengambil ini adalah dari sudut kajian. Bahawa kita semua tahu bahawa telefon bimbit. Telefon bimbit tidak menggunakan sebarang wire ataupun apa-apa pun di atas. Betul? Kita menggunakan apa? Gelombang. Teknik gelombang. So samalah dengan otak manusia. Yang mana otak manusia ini Tuhan memberikan gelombang untuk dia berhubung secara maya dengan seseorang individu. Dan lebih kuat gelombang tersebut apabila ada pertalian. Contohnya sebagai seorang anak dan juga seorang ibu. Therefore, kalau anak tak berapa sihat, anak tak yang orang kata apa sakit dan sebagainya, manusia pertama yang menerima gelombang itu adalah si ibu. So bukan bapa. Bapa dia banyak dia punya halangan. So apa nak buat dalam kes yang macam ni? Adakah sifat prasangka tu tak bagus? Adakah sifat orang kata apa bimbang tu tak bagus? Dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus seandainya dia berada pada tahap yang normal. So apa yang patut buat? Ibu-ibu please jangan memikirkan sesuatu yang negatif yang berlaku kepada anak-anak. Contoh minta maaf. Encik Saiful, maaf saya mencelah. Kalau kita simpan apa nak buat tu dulu, kita terangkannya selepas kita dengarkan apa kata orang ramai berkaitan topik kita pada hari ini. Silakan. Okey, Kak Syara jadi mak ni, sejak jadi mak kita dah rasa dulu apa mak kita sebenarnya rasa. Rupanya paranoid tentang sesuatu. Sekarang zaman teknologi apa-apa je baca je Kak Syara forward pada group family. Ada budak hilang, dah risau dah, make sure dia jadi paranoid. Anak Kak Syara sehingga remaja ni tak dibenarkan keluar bersama kawan-kawan. Terlampau paranoid, terlampau bayangkan dia pergi mana nanti. Jadi takut kat rumah nanti Kak Syara akan fikir apa dia buat sekarang. Kita kat rumah ni sebenarnya tak tentu arah. Banyak benda yang Kak Syara akan
baca kat dalam Facebook atau media sosial, Kak Syura akan rasa itu yang akan terjadi kat anak. Memang sindrom mak-mak tu sangat tinggi Kak Syura. Sindrom mak-mak ni kadang-kadang tengah menyapu senyap je rumah. Buat apa si Nopal kat rumah ni? Dah bangun tidur ke belum? Manggil kita, Nopal, kau dah bangun ke belum? Dah bangun ke belum? Sampah belum angkat lagi. Kan hujung minggu angkatlah sampah, tolong. Tapi tak nampak juga sampah masih berlaki kat situ. Itulah sindrom mak-mak, kawan-kawan. Okey, sindrom mak-mak ni dia nampak macam dia risaukan anak dia lah sebenarnya. Dia nak tahu anak dia tu okey ke tak, buat kerja ke tak. So bila anak dia melakukan aktiviti pun dia terfikir, apa anak aku buat sekarang ni. So macam rasa kita mak tu semangat nak tahu tu sebenarnya, nak tahu apa yang anak dia buat. So macam kerisauan yang sangat tinggi bila anak dia tu, anak aku ni boleh buat ke tak, anak aku boleh buat ke tak. So bila jadi macam tu, mak ni rasa macam anak aku ni rasa boleh ke berjaya ni. Itulah sindrom mak-mak. Itulah sindrom mak-mak ya. Okey, kita ada satu bapa yang komen di Facebook ni, kita nak bacakan juga. Yang mana daripada Zaid Paan. Ada setengah mak terlebih risau pada anaknya sehingga dia sendiri menyusahkan dirinya. Contoh, saya nak pergi lepak dengan kawan di depan rumah, mak dah mula risau. Saya nak pergi ke masjid, mak dah risau. Tapi saya rasa ni bukan dia seorang bapa, dia pengalaman dia sebagai seorang anak. Betul. Mungkin dah dewasa pun lagi kita berusia lagi kita lagi risau. Okey, kita nak tanya kepada Fiza sendiri kan. Kita dah dengarkan kata situasi ataupun senario yang berlaku sebagai sindrom mak-mak ni. Tapi nak tanya juga untuk kata persefahaman antara suami boleh terima tak dengan keadaan kerisauan, kita punya alert, kita punya paranoid Fiza tu sendiri? Macam suami saya ni, dia kadang-kadang mama samalah apa yang doktor cakap tadi. Apa yang kita cakap tu adalah doa. Dia selalu cakap, tak baik cakap macam tu. Anak tu okey je. Kita tak boleh. Walaupun dia cakap okey, mungkin pertama kali tu kita boleh diam lagi kan. Tapi dekat dalam hati tu kita rasa macam Sekejap, tengok CCTV. Kita tengok CCTV, okey ke tak anak tu? Okey, anak tu mandi, okey ke tak? Tidur ke tak? Tapi bila balik, ada je benda yang saya tak happy. Okay. Contohnya, bila kita tengok, kenapa anak saya ada lebam? Contohnya, lebam tu padahal sebab adik dia buat ke, ataupun mungkin dia sendiri terlanggar bucu ke dan sebagainya. Tapi sebagai mak, pembantu rumah saya ni ada buat sesuatu ke yang tak elok dekat anak saya ketika saya tak ada. Jadi, saya tak boleh keluar berdua dengan suami saya. Kalau apa-apa pun saya akan bawa anak saya sekali, saya akan bawa pembantu rumah sekali untuk saya tengok dekat depan mata. Kalau macam pergi restoran sekalipun, ataupun pergilah tempat makan ataupun pusat membeli belas, saya sebenarnya tak suka bila sang suami, contohlah, dia akan cakap, Faik, jangan lari. Oh, kita konon-konon kalau kat luar kan, biar je dia lari, biar dia explore. Tapi kitalah di antara orang yang pertama yang akan berlari. Yang kata cari sekali, yang akan pastikan bahawa dia tak akan jatuh bila dia berlari macam tu. Tapi bagi saya tahu benda tu membuatkan saya tertekan. Betul. Saya tahu daripada apa yang saya dengar pun saya rasa tertekan. Betul. Macam saya dalam kondisi yang berlari-lari, yang nak pergi kejar-kejar anak. Lepas tu contoh macam suami saya, dia tak bagi saya dukung anak. Padahal kita kuat. Kita boleh je dukung anak dua-dua sekalipun. Turun naik tangga. Tapi suami saya cakap tak boleh dukung. Awak tak larat. Dia risau. Saya tak peduli. Bagi saya itu adalah di antara bond saya bersama dengan anak-anak. Dan saya tak anggap pun benda tu macam sindrom mak-mak. Tapi saya tak tahulah sama ada saya sakit secara ekstrim dan sebagainya. Bagi saya itu normal. Encik Saiful, saya terbaca juga terma super mom syndrome. Macam Fiza juga kot. Dia nak buat semua dan jadikan diri dia penat. Sebab bila kita dengar apa yang Fiza kongsikan, dia sebagai mak natural, normal, tapi macam memudaratkan diri dia sendiri. Dia yang stres, dia banyak berfikir, dia anxious, dia mungkin vibes don't lie orang kata. Vibes tu anak dia pun merasai. Jadi apa yang boleh dibuat Encik Saiful? Berbalik kepada tadi apa yang Encik Saiful nak terangkan. Alright, terima kasih. So biasanya sindrom mak-mak ni dipamerkan dalam dua keadaan. Satu non-verbal dan juga yang keduanya secara verbal lah. So kita faham kalau verbal tu maksudnya dari sudut percakapannya yang diulang-ulang sebab apa? Sampailah dia akan dapat jawapan yang dia rasa dia puas dengan jawapan tersebut. So bagi sang suami ini ataupun pasangan ini, dia kena pandai, anak-anak pun kena pandai. So bila soalan tu diulang-ulang, ditanya, so cara nak mematahkan pertanyaan tersebut
ulang balik soalan tersebut, barulah akan memberi kepuasan kepada yang ibu yang bertanya. Itu dia teknik komunikasi. Kan? Sebab dia hanya nak dengar tu je. Faham ke tak faham ni? Faham ke tak faham? Betul tak? Okey, baik. Kalau yang non-verbal ni adalah satu benda yang kita faham dan kita tahu bahawa dia merupakan perbuatan. So kalau ibunya seorang yang sangat particular ataupun sangat pembersih dan sebagainya, of course macam Puan Fiza katakan tadi, tengok lebam ni, yelah, benda-benda itu sangat menyedihkan dan orang kata merisaukan. Jadi apa yang patut buat? Sebenarnya dalam hal ini sebagai seorang ibu, soalan Sugita tadi adalah baik. So bagaimana untuk reducekan stres ataupun tekanan tersebut? Yang sometimes saya rasa Puan Fiza pun setuju, dia pun rasa macam stres dengan situasi tersebut. Tapi apa boleh buat? Sebab kasih sayang yang melimpah ruah kepada anak sebagai contoh. Fatin outstation 2 hari menangis daripada pagi sampai malam sampai ke pagi. Awak patut bangga awak sebagai seorang ibu tau. Kan? So satu keadaan yang saya rasa ibu-ibu yang ada di sini dan ibu-ibu yang ada di luar sana, kita kena terima hakikat bahawa kita adalah manusia, kita adalah makhluk. Semua kesempurnaan itu akan hadir daripada 2 tangan kita, 2 kaki kita dan tubuh badan kita. Takkan. So nak tak nak, suka tak suka, kita kena bergantung juga whatever agama kepada yang di atas. So that means untuk apa? Untuk bantu. Untuk bantu kita. So dengan kemampuan kita yang sangat terhad sebagai makhluk ni, mustahil walaupun kita superwoman, kita nak buat 2 perkara, 3 perkara dalam satu masa, mustahil. Sangat mustahil. Kita nak pergi kerja dan pada masa yang sama kita risau anak kita yang dekat sekolah dan sebagainya. Mustahil untuk kita berada 2 tempat dalam satu masa. Sangat mustahil. So apa patut buat? So ibu-ibu kena pandai untuk ajar dan didik diri untuk berlapang dada dan bersangka baik. Ingat, rawatan kepada kebimbangan ini adalah sangka baik. Masukkan perkataan yang positif dan please jangan terlalu terpengaruh dengan sosial media yang menghidangkan cerita-cerita ataupun berita-berita yang negatif dan membawa berita itu ke alam ataupun ke dunia dan kita berimajinasi benda itu akan berlaku. Itu yang menjadi masalah utama. Sebab apa? Bila seorang mak berfikir ataupun membaca sesuatu yang negatif di luar sana, kemudian merasakan perkara tersebut akan berlaku kepada dirinya, maka itu doa. So hati-hati. Mak pula pembaca berita. Mak pula kan dia pembaca berita, memang dah tak boleh nak elak. Takkan nak skip pula kan? Ada komen yang mengatakan yang mak-mak ni sampai anak tua pun tak akan stop membebe. Saya nak tanya, Sugi ada pengalaman? Mungkin. Okey, kalau saya nak kongsikan, kalau macam Fiza kongsikan tadi, kalau saya anaknya yang 13 tahun ataupun mak saya sendirilah, mak saya sangat-sangat orang kata strict. Okey. Jadi pastinya pada suatu umur tu kita rasa macam anak annoyingnya ni kan. Tapi hari ini saya rasa macam saya Sugita sebegini disebabkan apa yang mak saya lakukan tempoh hari. Dan macam sekarang ni saya selalu cakap kat mak saya, "Ma, you dah boleh chill, Ma. Kita orang dah dewasa, dah pandai uruskan diri kita." Tapi dia still paranoid. Dia sangat-sangat risau kalau abang saya pulang lewat ke, dia tak jumpa saya beberapa hari. Dia akan check, dia tag, dia check. Jadi saya rasa memang secara semula jadinya itu adalah seorang ibu. Kan? Jadi itu kita boleh kaitkan dengan sifat ke, Cik Saiful? Ya, sebab kenapa saya kata menjawab kepada cerita yang Sugita katakan tadi, kita kena faham. Sebab seorang wanita itu dia melahirkan anak itu juga dia telah mengorbankan separuh daripada nyawa dia. So nak tak nak, so keseluruhan separuh lagi nyawa itu dia akan ready, bersedia untuk keseluruhan kehidupan anak dia. Sampailah sama ada anak itu yang pergi ataupun dia yang akan pergi. So dalam keadaan yang seperti itu, so pesanan saya sebagai seorang lelaki, tapi Encik Saiful, mungkin di penghujung ni sedikit saya nak tanya, dia negatifnya ada, positifnya pun betul. Pasti ada kan? Itu yang harus kita sampaikan pada hari ini. Betul. Sindrom mak-mak ni bukanlah negatif. Bukan negatif. Saya tak bersetuju kalau 100% semua anak-anak meletakkan bila sebut je topik hari ini sindrom mak-mak ni semua negatif. Tak. Ada yang positif. Ingat ya, apa yang mak risau tersebut adalah demi kebaikan anak-anaknya. Apa yang dirisaukan oleh seorang ibu tersebut adalah untuk masa depan anaknya. Begitu juga seorang bapa. Apa yang diberi keutamaan oleh seorang bapa tersebut adalah untuk kebaikan anaknya, untuk future, untuk kehadapan. Cuma tinggal lagi macam saya kata tadi lah. So bila dia berlebihan, dia akan merosakkan kepada siapa? Yang pertama kepada anak-anak, kepada pasangan dan juga kepada rakan sekerja. Okey, boleh ulas sikit. So kadang-kadang minta maaf kadang-kadang bila simptom mak-mak ni
dia tak habis kat rumah tau. Dia akan bawa pergi ke tempat kerja. So bila bawa pergi ke tempat kerja, biasanya terutama rakan sekerja yang lelaki sukar untuk menerima. Kenapalah dia boleh bawa perangai rumah dia datang ke pejabat ni? Meja aku sukalah nak sepah-sepah, dia nak bising-bising. Kenapa? Jadi semuanya jadi anak-anak dia dah. Ya, betul. Ada komen tahu mengatakan mak-mak ni bebel bila bilik bersepah. Betul. Jadi Fiza, saya nak tanya Fiza, adakah Fiza merasakan yang 10 tahun selepas ini sindrom mak-mak Fiza ni akan berkurangan, ataupun awak rasa awak akan macam ni? Setelah berlapang dada mungkin? Saya sedikit berlapang dada, tapi perempuan selalu masuk tinggi kanan kalau tinggi kiri. Tapi saya sila hari bulan lagi 10 tahun saya akan jadi warden asrama, tempat asrama anak saya. Kalau mungkin lagi 20 tahun saya mungkin akan menjadi majikan untuk anak-anak saya. Saya akan cuba untuk kontrol. Tapi apa-apa pun saya rasa sedikit mudarat sebenarnya bila saya tak bagi anak-anak saya explore bab makan, tak bagi explore bab environment, saya tak bagi explore bila nak pergi zoo negara dan sebagainya. Jadi dekat situ saya kena tanamkan sifat positif. Biarkanlah. Mungkin saya akan tambah yang berlapang dada tu 20%, 30%. Tapi saya rasa itu akan mengambil masa. Okey, itu akan mengambil praktis ataupun latihan. Tapi saya akan cuba, insya-Allah. Saya nak jadi kawan anak-anak awak untuk mereka explore bersama dengan... Saya tambah sikit. Saya suka azam tersebut. Cuma saya nak pesan kepada yang semua yang dekat luar. So, kita kena ingat, sikap ataupun sifat yang sedemikian, kita memberi kasih sayang yang membina ataupun yang membinasakan. So apa itu yang membina? Seandainya kita memberi ruang untuk anak-anak itu memberi buat pilihan, contohnya pasangan hidup dan sebagainya. So ada juga di kalangan simptom mak-mak ni yang dia terlalu close, terlalu tutup, terlalu orang kata pun nak anak dia perfect macam mana dia jaga dan sebagainya. Yang akhir akibatnya dia akan menyebabkan anak tu sebagainya, contoh lambat dapat jodoh, dah bawa jodoh kena reject dan sebagainya. So benda-benda yang macam ni. So untuk future. So pendek kata, isi apa yang kosong dan kosongkan apa yang penuh. Nampak tak? So that means maksudnya apa? Ambillah di pertengahannya, iaitu apa dia? Bersederhana. Bersederhana dan juga berlapang dada. Yes, berlapang dada. Okey, tergelak Fiza ya. Isi yang kosong dan juga kosongkan apa yang terlalu penuh. Itu dia. Okey, baik, terima kasih kami nak ucapkan kepada Fiza dan juga Encik Syaful atas perkongsian hari ini. Awak akan berlapang dada? Sekejap lagi kita rumuskan. Saya rasa tenang sedikit kan. Okey, kita nak rehat seketika. Sekembali selepas ini kita ada sesuatu yang istimewa. Jangan kemana-mana. Sangat istimewa. Jangan mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Juara untuk berpaling juara jatuh kepada Rahmat Mega.
Sebuah gadis daripada pemenang terpaling juara malam tadi. Rahmat Mega. Silakan. Apa khabar Rahmat? Alhamdulillah sihat. Baik, dah cukup rehat dah? Rehatlah 2-3 jam. Saya nak tanya dahulu, boleh saya pegang tak? Dengar kata berat. Berat. Boleh? Tangan kita. Saya nak angkat sekejap. Boleh nak rasalah juga kan. Kita tak pandai nyanyi. Tapi boleh peganglah trofi. Berat lah Fatih. Boleh ke saya berat. Awak boleh. Okey. Sambil-sambil tu kita nak pegang ni. Tahniah dahulu. Terima kasih. Okey, baik. Kita nak tanyalah. Soalan pertama adalah perasaan pastinya gembira dan segalanya. Tetapi nak berikan pesanan pada kesemua mereka yang menyokong awak daripada awal sehingga ke akhir terpaling juara musim pertama. Pertama sekali memang jutaan terima kasih tidak terhingga lah. Sepanjang pelibatan 8 minggu ni undian peminat memang memain peranan penting. Sebab setiap minggu biasanya markah penjurian hampir selisihnya sedikit je. Tapi pemisah kepada juara mingguan biasanya datang daripada undian online. Jadi terima kasih banyak pada mereka supaya kerana telah tidak henti-henti menyokong kejayaan seni saya. Maksudnya di sini Abang Rahmat memang tak sangka diumumkan sebagai juara malam tadi. Sebenarnya kalau tengok pada siapa yang tengoklah daripada minggu pertama, tapi pada final semalam memang kita orang tak tengok persembahan, tapi masa rehearsal kita tengok, masa final tu kita dah duduk belakang kan, tapi masa rehearsal kita tengok memang kita terasa macam calon ni, antara calon ni. Cuma kita kena confident pada diri sendiri lah. Kan? Kalau kita lost confident, dia lagi memberi advantage kepada peserta lain. Baik. Dan kaptennya tidak dapat bersama dengan kita pada hari ini, Hail Husaini. Jadi tahniah juga kepada Hail yang menjadi kapten, bukan saja kepada Abang Rahmat kan, tapi bagaimana pengalaman keseluruhannya bekerjasama dengan Hail. Sebab saya baca setiap link akhbar yang saya klik mengatakan awak ni penyanyi otai. Bekerjasama dengan Hail macam mana? Daripada konsep awal, wujudnya bila TV3 wujudkan satu program baru ni, dia dah tentu akan ada satu orang yang tak berapa faham apa hala tuju program ni sebenarnya. Jadi bila kita dah minggu kedua, ketiga, kita dah boleh nampak Sebenarnya bila ada orang lama dan orang baru ni dipanggil senior dan junior.
Dan kalau istilah program sebelum ni dipanggil mentor, tapi kali ni dipanggil captain. So captain sebagai dia punya guide lah, guideline bagi orang baru ni, dia bagi curah semua ilmu dia. Bagi orang lama, dia bagi influence terkini. Sebab kita ni dah agak jauh daripada industri 1990-an sampai tahun 2023, 2022. Banyak benda yang dah berubah. Daripada dunia promosinya media sosial dulu langsung tak ada. Daripada dunia rakaman yang lebih kepada digital hari ini, dengan dunia artis-artis terkini memang sangat jauh. Jadi adanya kapten tu menjadi jambatan lah bagi saya. Bila kita nak seberang sesuatu daripada 90 ke 2000, jambatan jauh tu kita kena ada seseorang untuk buat referen. Jadi tu tujuan sebenarnya wujudnya kapten kat situ. Okey, Abang Rahmat, kita nak tanya juga ni, dah terpaling juara menang RM100,000 kan, menang dah menang dah. Jadi apa sebenarnya perancangan Abang Rahmat sendiri kan selepas ini, kalau lah sekiranya abang kata job pun tak ada kan, apa antara perancangan dengan kemenangan ini? Selain daripada kita dah kembali dalam industri ini, kita akan bermula dengan satu projek single lah. Itu satu projek single. Dan projek tu sebenarnya sebelum ni dah ada preparation, cuma tak sempat nak keluar. Jadi kesempatan ni saya ambil, kita release dalam masa yang tepat. Selain daripada tu, untuk saving kepada projek-projek bisnes yang terhenti sekejap lah sebab zaman-zaman pandemik kemarin lah. Okey, baik. Dan kalau ini soalan orang kata hypothetical lah. Kalau diberi peluang untuk menjadi kapten di musim kedua ataupun bekerjasama dengan Hale, mana-mana satu lah kan, apa mungkin antara perubahan yang Rahmat akan bawakan ataupun pengajaran daripada Hale yang awak akan kongsikan bersama dengan yang lain? Uniknya Hale ni memang berbeza dengan apa yang pengalaman yang saya ada lah. Hale ni satu artis yang mempunyai idea fresh, yang dia ada kelebihan tersendiri. Bila dia tengok lagu ni, dia boleh dapat bayangan apa dia nak buat. Beza kita lah, kita dunia zaman analog. Zaman analog ni kita by heart kan, dia orang belajar. Jadi zaman-zaman penyanyi, pemuzik masa kini ni semua ada knowledge tentang muzik. Zaman kami dulu main daripada sempang-sempang, pergi ke keduri kahwin, pergi ke rakaman. Jadi pengalaman tu kita timba dengan cara naik tangga yang agak lambat lah. Tapi sekarang ni dah naik lift. Jadi ilmu yang Hale ada tu agak sukarlah kalau saya nak nak menggantikan Hale. Hale dia ada satu macam, malah Datuk Siti cakap, dia ada satu idea macam mana nak memantapkan pengubah suaian karakter nyanyian. Dia ada kat situ. Tapi yang penting Abang Rahmat terus mencari ilmu, walaupun boleh menimba lah, junior ataupun tidak kisahlah kan, terus menimba ilmu dalam industri muzik ini. Dan kami ucapkan yang terbaik dan selamat berjaya. Tahniah. Tadi saya sempatlah tanya, nak share sikit boleh ke? Tak boleh lah kan, saya tak nyanyi, saya tak buat apa. Mungkin kita boleh minta Kak Hale. Terima kasih Abang Rahmat kerana bersama. Tahniah sekali lagi daripada kami semua. Okey penonton, kita nanti rehat seketika. Selepas ini kita akan kongsikan sesuatu yang menarik. Wanita hari ini. Masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini, sebab saya baru balik daripada Terengganu. Saya nak kongsikan sesuatu dengan anda berkenaan dengan Molek FM. Jadi minggu ini rebut peluang untuk menang sebahagian daripada RM10,000 dengan hanya mencari orang molek, mengikut petunjuk yang diberikan. Dan apa yang anda perlu lakukan adalah tanya orang molek tersebut, "Good day mo mak molek ko?" Betul kan ni? Okey. Dan jika betul, sebahagian daripada RM10,000 itu adalah milik anda. Jadi untuk update terkini, ikuti Instagram Molek FM dan stream Molek FM melalui aplikasi Audio Plus. Itu dia orang molek macam Sugi ni. 2 hari je di Terengganu, mu dah pandai cakap. Dah lulus. Terengganu Okey. Kopok leko saya mana, produser tanya. Okey, apa pun kami sempat juga membaca komen-komen anda. Kalau boleh, saya nak kongsikanlah. Halijah Hanif berkata, mak-mak tak akan berhenti bebelan dari anak lahir-lahir sampai selepas berumah tangga. Ini terjadi kerana kasih sayang dan kebimbangan yang berterusan. Betul. Dan saya kira kan Sugi kan apa yang kita bawakan hari ini sedikit pencerahan
untuk ibu-ibu kan kita kena jadi tenang-tenang sikit. It's okay untuk mereka explore. Betul. Kan. Satu lagi komen yang saya juga sering kali lakukan ialah daripada Wiala. Saya sampai sekarang akan cek anak masih bernafas ke tak. Masya Allah. Yang paling lawak, masa first masuk sekolah, mak kat rumah asyik fikir jap-jap tengok grup WhatsApp kelas anak. Siap tanya teacher, sedangkan anak relax je kat sekolah. Saya pun ada masalah tu. Bila saya tengok baby, tak kisahlah baby siapa, kalau tidur tu saya cek bernafas ke tak baby ni. Okey, baiklah. Harapnya ada kebaikan dan juga manfaat antara topik yang kita bawakan hari ini. Dan esok Sugi bersama dengan Fiza akan bawakan menu apa itu? Dan juga saya membawakan menu aneka masakan berasaskan nenas. Saya kira pajuri nenas wajib ada. Pasti ada kan. Jadi teruskan bersama kami di Wanita Hari ini esok hari Selasa bersama dengan Sugi dan juga Fiza Sabjah. Terima kasih, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Terus jaga diri anda. Warisan Sri Kanji dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri.